Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu, walaupun kita semua berada di kejauhan di rumah masing-masing. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan ganjaran pahala, nah seperti mana orang yang menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah sama-sama untuk kita menyambung daurah kita, daurah sifat 20, iaitulah untuk siri yang kedua. Jadi untuk siri yang pertama, iaitu yang berlaku semalam, yang mana kita telah pun membincangkan tentang mabadi' ilmu tauhid. Apakah dia mabadi' ilmu tauhid? Iaitulah permulaan asas di dalam ilmu tauhid, ataupun perkara-perkara asas di dalam ilmu tauhid, yang mana sepatutnya kita kena ketahui, walaupun taklah wajib kita ketahui. Tetapi kalau kita tak tahu itu, dia jadi perbahasan kita di dalam ilmu tauhid ini, dia akan jadi tergantung. Dia akan jadi tergantung dan juga tidak sempurna. Jadi saya ingin ulang kaji balik sikit tentang apa yang telah kita pelajari semalam, yang mana bila kata mabadi' ilmu tauhid, permulaan asas di dalam ilmu tauhid itu dia ada 10. Yang pertamanya iaitulah ta'rif ilmu tauhid. Kita dah pun membahaskannya, yang mana bila sebut kata pengertian ilmu tauhid itu, iaitulah ilmu yang membincangkan, ilmu yang membahaskan tentang akidah-akidah ataupun pegangan-pegangan yang bersangkutan dengan agama Islam, yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian mabadi' yang kedua, iaitulah tajuk perbahasannya. Ulama' bahagi kepada 3. Yang pertamanya al-uluhiyah, iaitulah perkara yang bersangkut paut dengan ketuhanan. Yang mana bila kita bersangkut paut dengan ketuhanan, iaitulah kita belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan juga sifat yang harus bagi Allah. Kemudian yang kedua an-nubuwah, iaitulah kenabian, yang mana kita belajar tentang apa? Tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan juga sifat yang harus bagi Rasul. Kemudian yang ketiga as-sam'iyat, iaitulah perkara-perkara yang ghaib, perkara yang kita tak pernah tengok dengan mata kepala kita, hanya kita pernah mendengarnya sahaja di dalam Al-Quran dan juga hadis, seperti mana syurga dan juga neraka dan juga lain-lainnya. Itu dia punya tajuk perbahasan yang utama di dalam ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga kita dah belajar semalam, iaitulah tentang faedah. Apakah faedah mempelajari ilmu tauhid? Yang pertamanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan yakin. Begitulah juga kita mengenal akan sifat Rasul itu juga dengan yakin. Kemudian faedah yang kedua, kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian mabadi' yang keempat, kedudukan ilmu ini nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, yang mana ilmu ini merupakan ilmu yang paling utama dipelajari. Dan yang kelima, kelebihan. Apakah kelebihan ilmu ini? Yang mana ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia di sisi Allah.
Kerana apa? Kerana ilmu ini membahaskan tentang perkara yang paling mulia, iaitulah zat Allah dan juga segala sifat-sifatnya. Kemudian siapakah penyusun ataupun pengasas kepada ilmu tauhid? Iaitulah dua tokoh ulama yang masyhur. Yang pertamanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketujuh, mabadi' yang ketujuh, iaitulah nama bagi ilmu ini, yang mana yang pertamanya dinamakan ilmu ini ilmu tauhid. Kemudian dinamakan juga ilmu ini ilmu usuluddin, dinamakan juga ilmu ini ilmu kalam, dan juga dinamakan ilmu ini dengan ilmu ma'rifatullah, kemudian aqaidul iman, dan juga ilmu ini juga dinamakan sebagai ilmu an-nazar dan juga wal istidlal. Baik. Kemudian yang ke-8 sumber. Apakah sumber ilmu ini diambil? Yang pertamanya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan juga dalil akal yang benar. Bila kata dalil akal yang benar, yang mana kita berfikir itu selari dengan pengakuan Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan yang ke-9, hukum kita mempelajari ilmu ini, iaitulah wajib atas setiap mukallaf. Dan masalah yang dibincangkan di dalam ilmu ini, iaitulah perkara yang wajib pada akal, perkara yang mustahil pada akal, dan juga perkara yang harus pada akal. Baik, kemudian baru kita masuk pada malam ni, insya-Allah kita akan masuk pada membicarakan tentang tajuk apa? Iaitulah ad-din. Apakah pengertian ad-din? Ad-din dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai agama. Apakah yang dimaksudkan dengan agama? Adakah tuan-tuan faham bahawasanya bila kata agama itu ialah solat? Adakah kita faham bahawasanya agama itu ialah sembahyang dan juga segala ibadah-ibadah yang lain? Ramai orang yang faham macam tu. Tetapi hakikatnya agama itu bukanlah diri solat itu sendiri. Bahkan agama itu bukanlah diri puasa itu sendiri. Tetapi yang mana solat itu dan juga puasa itu semua bukan agama, tetapi hanyalah perkara yang berkait dengan agama sahaja. Sembahyang itu bukan agama, tetapi hanya berkait dengan agama. Puasa itu bukan agama, tetapi hanya berkait sahaja dengan agama. Habis tu agama tu apa dia? Yang kata agama tu apa dia pula? Maka sebab itulah ulama mentakrifkan agama itu apa dia? Iaitulah ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Iaitulah perkara yang Allah Ta'ala hantarkan ke atas lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala hukum-hukum. Dia tak faham takrif ni. Baik, senang fahamnya bila sebut agama tu apa dia? Iaitulah segala hukum syarak yang 5 yang Allah Ta'ala syariatkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya agama tu apa dia? Agama itu ialah hukum syarak. Mana dia hukum syarak? Ada 5 hukum syarak. Mana dia? Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, dan yang kelimanya harus. Jadi kelima-lima hukum syarak inilah yang dikatakan sebagai ad-din, yang inilah yang dikatakan sebagai agama. Baik, kalau kita tengok, solat itu bukan agama, tetapi solat itu berkait dengan agama. Apa dia agama kita faham tadi? Hukum syarak. Baik, apakah hukum solat 5 waktu? Hukumnya adalah wajib. Maka solat itu dia bukan agama,
tetapi solat itu ialah satu perkara yang berkait dengan agama, iaitu berkait dengan hukum wajib. Maka wajib itulah yang dikatakan sebagai ad-din. Wajib itulah yang dikatakan sebagai agama. Begitu juga kalau kita berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu bukan agama, tetapi dia hanya berkait dengan agama, iaitu berkait dengan hukum syarak. Mana dia hukum syarak tu? Iaitulah wajib. Maka wajib itulah yang dikatakan sebagai agama ataupun ad-din. Baik. Jadi nak habaq kata bukan hanya perkara ibadah sahaja yang berkait dengan agama, bahkan setiap apa sahaja perbuatan yang kita lakukan, sama ada perkara yang sunat, sama ada perkara yang harus, sama ada perkara yang makruh, sama ada perkara yang haram, semuanya berkait dengan agama. Apa dia yang kita faham agama tadi? Iaitulah berkait dengan hukum syarak. Baik. Kalau kata kita duduk saja, duduk saja, duduk menyembang, ataupun kita tidur, ada tak hukum dia? Ya, dia ada hukum dia. Maka setiap apa sahaja perbuatan kita, sama ada makan ke, minum ke, tidur ke, dia berkait dengan agama, iaitulah berkait dengan hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Makan harus. Apa dia hukum syarak? Tidur harus. Begitu juga kalau kata sembang-sembang perkara yang harus, semuanya itu adalah hukum dia harus. Bahkan kalau kata seseorang itu melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sebagai contoh mencuri ataupun berzina, adakah mencuri dan berzina itu juga berkait dengan agama? Ya, sudah tentu dia berkait dengan agama. Sebab apa? Sebab kita faham tadi bahawasanya agama itu ialah hukum syarak. Jadi kalau kata perbuatan mencuri itu dia berkait dengan hukum apa? Berkait dengan hukum haram. Maka haram itu adalah agama. Baik, begitu juga kalau seseorang itu berzina, adakah dia berkait dengan agama? Ya, dia berkait dengan agama sebab dia berkait dengan hukum haram. Jadi nak senang nak habaq, bila sebut kata agama ni, iaitu apa dia? Sebab tu ulama dulu kata apa agama? Iaitu agama ni ialah cara hidup. Sebab apa kita kata cara hidup? Sebab setiap perjalanan cara hidup kita semua berkait dengan agama, semua berkait dengan hukum syarak. Jadi nak abang kata kita ni tak boleh lari daripada agama. Kita tak boleh lari daripada hukum syarak yang 5. Kita tak boleh lari daripada undang-undang Islam. Undang-undang tu kata hukum syarak ni undang-undang, kita tak boleh lari. Tak boleh lari selama mana kita ni digelarkan sebagai mukallaf, maka kita tak boleh lari daripada hukum syarak, yang mana hukum syarak inilah merupakan agama, maksud agama yang sebenar. Jadi setakat ni boleh faham dah lagi takrif agama, pengertian agama. Oh, baru nampak. Kalau orang tanya agama tu apa dia? Agama itu ialah hukum syarak yang 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Solat itu bukan agama, tetapi solat itu berkait dengan agama, iaitulah berkait dengan hukum syarak. Puasa itu bukan agama, tetapi berkait dengan agama, iaitu berkait dengan hukum syarak. Bahkan setiap apa sahaja yang kita lakukan, semuanya berkait dengan agama, iaitu berkait dengan hukum syarak. Baik, kemudian kalau kita lihat pada kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya alamatuddin arba'ah, tanda-tanda wujudnya agama dalam diri seseorang itu ada 4. Ini kita kena ambil faham lah. Imam Nawawi kata tanda-tanda wujudnya agama dalam diri seseorang itu ada 4.
Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya iaitulah i'tiqad yang benar. Akidah dia mesti benar. Maksud akidah yang benar tu macam mana? Iaitulah mesti berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cerita dia lah ni, tanda yang pertama tu kita kemas ke tak lagi? Nah, adakah kita benar-benar mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita hanya menyangka kata kita mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selagi mana kita tidak mempelajari ilmu tauhid. Bila kita dah mempelajari ilmu tauhid, barulah kita tahu kita ni ikut pada akidah yang mana satu. Adakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun Mu'tazilah, ataupun Qadariyah, ataupun Jabariyah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, iaitulah niat yang ikhlas. Apa dia niat yang ikhlas? Maknanya bila dia melakukan sesuatu ibadah, mestilah hatinya itu ikhlas dilakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya dalam hatinya itu hanya nak menunjuk-nunjuk ke orang, nak rasa ujub pada diri sendiri, rasa syuhrah, tidak ada. Itu tanda yang kedua. Yang pertama tadi iaitulah akidah yang benar, yang mana mengikut pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mestilah apa dia tadi? Mestilah niat yang ikhlas. Melakukan amal ibadah mesti niat dengan ikhlas. Dan tanda yang ketiga iaitulah apa dia? Melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu yang ketiga. Sebab tu kalau orang tu dia tak laksanakan perintah Allah, dia tak solat, dia tak puasa, maka tak lengkap tanda wujudnya agama dalam diri seseorang. Tak lengkap. Bayangkan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dalam diri kita tidak lengkap tanda-tanda wujudnya agama dalam diri. Kemudian yang keempatnya, tanda yang keempat, iaitulah dia meninggalkan segala larangan Allah. Apa yang Allah Ta'ala larang, dia tinggalkan. Kalau selagi mana apa yang Allah Ta'ala larang tu kita buat, maknanya tanda wujudnya agama dalam diri kita itu tidak sempurna. Jadi cara kesimpulannya, bila sebut kata tanda-tanda wujudnya agama dalam diri seseorang, iaitu ada 4. Yang pertama, akidahnya mesti berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keduanya, mestilah niatnya melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Yang ketiganya, melaksanakan segala perintah Allah. Dan yang keempatnya, meninggalkan segala larangan Allah. Boleh insya-Allah. Baik. Kemudian bila kita faham, bila kita faham bahawasanya agama itu ataupun ad-din itu ialah hukum syarak yang 5, jadi nak terbentuknya ad-din itu, nak terbentuknya agama itu, mestilah berasaskan kepada 3 perkara. Mesti berasaskan kepada 3 perkara. Mana dia? Yang pertamanya iaitulah Islam. Yang keduanya iman. Dan yang ketiganya ihsan. 3 ni kita nak kena tahu. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga inilah yang mana boleh wujudnya agama itu sendiri. Baik. Jadi kita nak faham dulu apakah itu Islam, kita nak faham apakah itu iman, dan kita nak faham apakah itu ihsan. Baik, lah ni kita nak faham dulu yang kata Islam tu apa dia. Tadi selesai dah kita cerita tentang pengertian agama, kemudian tanda-tanda wujudnya agama dalam diri seseorang. Kemudian agama itu, terjadinya agama itu mesti berasaskan kepada 3 perkara, iaitulah Islam, iman dan ihsan. Dan sekarang nak cerita dulu apakah itu Islam. Baik. Jadi bila sebut kata Islam ni, Islam ni ulama kata apa dia?
iaitulah pengakuan yang zahir dan juga perbuatan yang zahir. Bila sebut kata Islam, iaitu pengakuan yang zahir dan juga perbuatan yang zahir. Pasal apa kata Islam tu takrif dia pengakuan yang zahir? Pasal apa kata perbuatan yang zahir? Baik, kalau kita lihat pada hadis Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Ketika mana kami sedang duduk di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba tala'a alaina, telah datang kepada kami. Siapa yang datang? Rajulun, seorang lelaki. Lelaki ni macam mana dia punya hal keadaan dia? Syadidu bayadhi thiyabi, sangat putih pakaian dia. Pakaian dia putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, rambut pula hitam elok. La yura alaihi atharus safari, tak ada langsung tanda-tanda pada diri dia ni, macam seolah-olah dia ni mai daripada satu perjalanan yang jauh. Bukan kata dia ni mai daripada perjalanan yang jauh. Tengok cara dia tu, dengan pakaian yang putih, dengan rambut hitam, maknanya kalau orang mai daripada jauh ni, dia macam mana? Dia mestilah ada kesan-kesan debu pada pakaian dia. Tapi hak ni tak ada, macam baru keluar daripada rumah dia asalnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenali akan lelaki itu. Tak ada siapa pun yang kenal. Kemudian hatta, hinggalah jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan dua kepala lututnya dengan dua kepala lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi belaga lutut kedua-dua. Dekat sungguh lah Bukan setakat tu saja. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dia meletakkan pula kedua-dua tapak tangannya di atas kedua-dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sungguh dekat sungguh. Kemudian faqala, terus dia pun berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ikhbirni 'anil Islam, bagi tahu ke aku apakah itu Islam. Ni kita nak cerita tentang Islam ni, tentang pengertian Islam ni. Pasal apa? Pasal lelaki itu siapa dia? Hakikatnya ialah malaikat Jibril alaihi salam. Dia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan para sahabat dan sekalian umat Islam tentang agama Islam. Baik. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ikhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, bagi tahu ke aku Islam tu apa dia? Kemudian apa yang Nabi jawab? Al-Islamu, yang kata Islam tu apa dia? An tashhada alla ilaha illallah, bahwasanya engkau menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, wa tuqimas salah, dan engkau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji sekiranya engkau mampu untuk ke sana. Jadi Nabi ini bila malaikat tanya Islam tu apa dia? Islam tu apa dia? Terus Nabi bagi tahu tentang rukun-rukun Islam yang 5. Nabi tak bagi pengertian. Jadi
bila Nabi terus bagi tahu tentang rukun Islam yang 5 itu, maka ulama buat kesimpulan bahawasanya bila sebut kata Islam tu apa dia? Islam itu ialah pengakuan yang zahir. Mana dia pengakuan yang zahir? Iaitu kalau kita lihat pada rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Maka mengucap 2 kalimah syahadah itu ialah pengakuan yang zahir. Dan juga Nabi cerita tentang Nabi terus senaraikan tentang rukun Islam yang lain, yang mana semua rukun Islam yang lagi 4 itu semuanya berkait dengan perbuatan yang zahir. Maka ulama kata Islam itu ialah pengakuan yang zahir, iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah, dan juga perbuatan yang zahir, iaitulah apa dia? Iaitulah menunaikan salat, mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga menunaikan haji. Baik, itu yang kata Islam. Jadi bila orang tanya Islam tu apa dia? Islam itu ialah pengakuan yang zahir, dan Islam itu ialah perbuatan yang zahir. Kerana apa? Kerana pada rukun Islam yang 5 itu semuanya berkait dengan pengakuan yang zahir, semuanya berkait dengan perbuatan yang zahir. Baik. Jadi kalau kita lihat, bila kata Islam ini tidak sempurna melainkan adanya kelima-lima rukun ini, yang mana dinamakan sebagai rukun Islam. Yang dinamakan sebagai rukun Islam. Tapi kita kena faham, kita kena faham bahawasanya rukun Islam ini, kalimah rukun pada rukun Islam itu bukanlah pengertian rukun yang sebenar. Tu kena faham. Itu bukanlah pengertian rukun yang sebenar. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat apa pengertian rukun, pengertian rukun ni maksud dia apa dia? Iaitulah tidak terhasilnya sesuatu perkara itu melainkan dengan adanya rukun. Sebagai contoh, kalau kata kita nak solat, bila mana kita nak solat, mau tak mau mesti kena cukup berapa rukun? Kena cukup 13 rukun. Baik. Kalau kata kurang satu rukun, kita semayang tapi kita kurang satu rukun, mana dia rukun dia yang kita tinggal itu? Iaitulah sebagai contoh membaca surah Al-Fatihah. Bila kita tinggal membaca surah Al-Fatihah, kita tinggal satu rukun dalam sembahyang, apa yang akan terjadi pada ibadah salat kita keseluruhannya? Habis batal segala amal ibadah kita. Salat kita pada ketika itu jadi batal. Bahkan segala rukun-rukun yang lain pun habis semua, tak terpakai. Sebab apa? Sebab bila kata rukun ni kurang satu, habis ke semua. Itu maksud pengertian rukun yang sebenar. Pengertian kalimah rukun yang sebenar, bila mana tolak satu rukun, kurang satu rukun, habis ke semua. Tetapi kalau yang ni pula, kalau kita lihat pada rukun Islam, rukun Islam yang 5 ni, adakah bila mana seseorang itu meninggalkan satu rukun, maka habis terbatal rukun-rukun Islam yang lain? Sebagai contoh, kalau kata dia meninggalkan salat 5 waktu, adakah dia membatalkan ibadah puasanya di bulan Ramadan? Adakah dia membatalkan ibadah zakatnya? Tak batal. Bahkan masih lagi terpakai. Jadi kalau kita lihat pada rukun Islam itu, kalau tinggal satu rukun, masih lagi berbaki 4. Kalau ikutkan pengertian maksud rukun yang sebenar itu, kalau tinggal satu, habis ke semua. Tapi kalau kata rukun Islam, kalau tinggal satu, masih lagi berbaki 4. Menunjukkan bila sebut kata rukun Islam ini, kalimah rukun itu bukan maksud pengertian yang sebenar. Habis itu pasal apa nama rukun Islam juga? Pasal apa nama rukun Islam juga? Maka dinamakan juga sebagai rukun pada rukun Islam itu. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan
betapa pentingnya kelima-lima perkara ini, seolah-olah macam rukun juga. Dia. Seolah-olah saja. Seolah-olah macam rukun, tetapi bukan maksud pengertian rukun yang sebenar. Sebab apa? Sebab kalau pengertian rukun yang sebenar, tolak satu, habis semua. Tetapi kalau kata rukun Islam, tolak satu, tak buat satu, masih lagi terpakai hak lain. Tetapi dinamakan juga sebagai rukun sebab nak beritahu apa? Nak abang kata betapa pentingnya 5 perkara. Boleh faham no? Insya-Allah. Ini satu ilmu untuk kita. Kadang-kadang kita tak perasan pun nah, yang kata maksud pengertian rukun Islam ini, yang kata rukun yang sebenar tu macam mana. Kadang-kadang bila dengar baru tahu. Saya pun tahu hak ni pun lama dah lah, daripada Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh dulu. Dia pun cerita tentang maksud rukun Islam ni. Baru nampak jelas. Jadi insya-Allah. Jadi bila kata kita ada ilmu, ya alhamdulillah, barulah kita nampak indahnya Islam tu sendiri. Baik. Kemudian pula habis dah kita cerita tentang Islam. Sekarang kita nak masuk pula, nak menceritakan tentang iman pula. Nah, kita nak cerita pula tentang iman. Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Baik. Jadi pengertian iman ini, dia ada 3 pandangan ulama. Dia ada 3 pandangan ulama. Pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya iman itu iaitulah apa dia? Mutlaqut tasdiq. Apa maksud dia? Maksudnya semata-mata percaya, semata-mata mengiyakan. Mengiyakan itu apa? Di dalam hati saja. Bila sebut kata semata-mata percaya, maknanya percaya tu duduk tahu mana? Duduk di hati. Tu pada pandangan yang pertama, yang menyatakan bahawasanya iman itu ialah semata-mata percaya ataupun membenarkan di dalam hati. Kemudian pandangan yang kedua pula menyatakan bahawasanya iman itu bukan setakat percaya dalam hati saja. Tak cukup kalau kata sekadar hanya percaya dalam hati, tetapi kena tambah satu lagi. Apa dia? Iaitulah kena wal iqraru bil lisan, kena mengaku dengan lidah. Mengaku dengan lidah tu macam mana? Maknanya kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya tak lengkap kalau hang setakat percaya dalam hati saja, tapi hang tak mengucap pun. Iman apa? Jadi terah lagi iman apa kalau kata tak mengucap? Jadi bila kata iman ni percaya dalam hati, begitu juga dengan mengucap 2 kalimah syahadah, baru kata iman. Kalau tak mengucap, tak nama iman lagi. Kalau setakat percaya dalam hati saja, hak tu tak nama iman lagi. Mesti kena apa? Mesti kena mengucap 2 kalimah syahadah sekali. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga pula menyatakan bahawasanya iman itu bukan saja setakat percaya dalam hati saja. Kalau percaya dalam hati saja tak cukup. Bahkan bukan sekadar mengucap 2 kalimah syahadah saja pun tak cukup juga. Kena tambah lagi satu. Apa dia tambah lagi satu? Iaitulah wal amalu bil arkan. Iaitulah kena beramal dengan anggota. Maksud beramal dengan anggota tu macam mana? Iaitulah dia kena, orang kata apa? Kena semayang, dia kena puasa, dia kena laksanakan segala apa yang Allah Ta'ala suruh, dia kena tinggal segala apa yang Allah Ta'ala larang. Tu baru kata iman. Kalau setakat percaya dalam hati saja, kalau setakat mengucap 2 kalimah syahadah saja, tapi semayang pun dah, puasa pun dah, iman apa macam tu? Itu dia. Itu pandangan yang ketiga. Baik, jadi saya nak tanya pada tuan-tuan yang berada di rumah masing-masing. Di antara ketiga-tiga pandangan ini,
Yang manakah pandangan yang paling kuat dan paling tepat sekali? Yang mana satu? Nah, baik. Dan ni cuba jawab di rumah masing-masing. Agak-agak pandangan yang mana yang paling tepat sekali? Mana mengaji dengan saya tu ada buat tahu dah. Nah, baik. Jadi kalau kita pilih pandangan yang ketiga, nah, kami rasalah pandangan yang ketiga lah paling tepat sekali. Sebab apa? Sebab iman ni takkanlah percaya dalam hati, takkan mengucap 2 kalimah syahadah saja. Tapi kalau tak semayang, tak puasa, iman apa? Macam tu. Nah, kebanyakannya mengatakan bahawasanya pendapat yang ketiga itu yang paling tepat sekali. Jadi siapa yang jawab pandangan yang ketiga itu pandangan yang paling tepat, maka dia berpandangan Mu'tazilah. Nah, berpandangan Mu'tazilah. Oh, tu dia. Habislah kami. Tu macam mana? Nah, padahal kita belajar tadi, nah, tanda-tanda wujudnya agama dalam diri seseorang. Yang pertamanya, akidah mesti benar, iaitulah berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bab soal pengertian iman ni pun kita dah lari dah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana apa? Yang mana pandangan ketiga yang kita panggil kuat tadi itu, nah, yang kita rasa pandangan yang paling kuat, iaitulah pandangan yang ketiga. Itu salah. Hakikatnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pandangan yang paling tepat sekali, iaitulah pandangan yang pertama. Nah, pandangan yang pertama, yang mana bila sebut kata iman tu apa dia? Iaitulah semata-mata mengiyakan, membenarkan di dalam hati saja. Itulah pandangan yang paling kuat, yang paling tepat sekali. Pasal lah kami tak puas hati Nah, patutnya pandangan yang ketiga nampak kemas, tak pun pandangan kedua. Nah, ni pandangan yang pertama ini yang kemas ni pasal apa? Baik. Yang tu yang boleh timbul persoalan tu sebab apa? Sebab kita kurang faham. Sebab kita kurang mendalami. Baik, jadi nak cerita pasal apa kata pandangan yang pertama yang paling tepat sekali. Kalau kita bandingkan dengan pandangan yang kedua, pandangan yang kedua menyatakan bahawasanya, nah, iman itu bukan setakat percaya dalam hati, bahkan kena mengucap 2 kalimah syahadah. Baik. Kalau kata mesti dengan mengucap 2 kalimah syahadah baru kata iman, bagaimana pula dengan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, golongan munafik seperti mana yang kita faham, seperti mana yang kita tahu bahawasanya mereka ini menzahirkan iman dengan cara mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan salat, berpuasa dan sebagainya. Tetapi di dalam hati mereka itu masih lagi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati mereka itu, mereka langsung tidak ada iman, langsung tak ada percaya kepada Allah, hanya zahir sahaja. Itu macam mana? Kalau kita kata pandangan yang kedua itu tepat, nah, maka bagaimana dengan golongan-golongan munafik yang mana mereka juga mengucap 2 kalimah syahadah? Adakah mengucap 2 kalimah syahadah itu menunjukkan iman mereka dalam hati? Tak juga. Nah, tak juga. Maka sebab itulah bila kata iman itu ialah semata-mata percaya di dalam hati. Begitu juga kalau kita tengok orang yang baru nak masuk Islam. Orang yang baru nak masuk Islam tu kadang-kadang sebab apa? Kadang-kadang sebab dia nak nikah dengan perempuan yang beragama Islam. Jadi perempuan yang beragama Islam ni kata, kalau hang nak nikah dengan aku, hang kena masuk Islam dulu baru sah pernikahan kita. Nah, ni kalau hang tak masuk Islam, tak sah lah pernikahan. Tak apalah, aku masuk Islam dah. Jadi bila dia masuk Islam, kemudian sah tak pernikahannya? Ya, sah pernikahan. Tetapi adakah dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan memeluk agama Islam itu, mengucap 2 kalimah syahadah, adakah sebagai nak mengesahkan iman dia dalam hati? Tak juga.
Dia hanya mengucap 2 kalimah syahadah hanya semata-mata untuk nak berkahwin dengan perempuan yang beragama Islam yang dicintainya. Bukan disebabkan kepercayaan dia di dalam hati dia. Maka sebab itulah bila kata iman itu, kalau ikut pada pandangan yang kedua, tidak tepat sama sekali. Kemudian kita tengok pula pada pandangan yang ketiga, yang mana kita pilih. Kita pilih pandangan yang ketiga tu paling tepat sekali, iaitulah mesti kena beramal dengan anggota, mesti kena semayang, mesti kena puasa. Baru kata iman. Baik, kalau kita kata sembahyang itu termasuk di dalam hakikat iman, puasa itu juga termasuk di dalam iman, maka hukum bagi orang yang tidak solat itu adalah kufur. Hukum orang yang tidak berpuasa itu adalah kufur. Adakah orang yang tak semayang itu kita hukum sebagai kafir? Adakah orang yang meninggalkan salat itu kita hukumkan sebagai kafir? Tidak sama sekali. Bahkan kita hukumkannya sebagai fasik, iaitulah orang yang mengerjakan dosa besar. Bagaimana pula kalau orang yang diuzurkan, orang yang tak boleh untuk salat disebabkan keuzuran, adakah mereka juga dihukumkan sebagai kafir? Sudah tentu tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita kata iman itu mesti kena beramal dengan anggota, maknanya lawan bagi iman adalah kufur. Maka kalau orang yang tak semayang kita hukumkan sebagai kufur, adakah begitu hukumnya? Tidak sama sekali. Namun kalaulah seseorang itu tidak salat, tidak mengerjakan segala perintah Allah, adakah masih wujud iman dalam hati mereka? Ya, masih wujud iman, cuma tidak sempurna. Tak sempurna iman. Iman tu ada, tapi tidak sempurna. Jadi kalau kita lihat, di antara ketiga-tiga pandangan ini menunjukkan yang mana paling tepat sekali, iaitulah pandangan yang pertama, yang menyatakan bahawasanya iman itu ialah semata-mata mengiyakan, membenarkan di dalam hati akan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW daripada segala perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara yang berkaitan dengan syariah, dan juga perkara yang berkaitan dengan akhlak. Kita mengiyakan semua perkara itu. Baik, boleh faham, insya-Allah. Baik, kemudian pula kalau kita lihat pula, kalau kita lihat bila kata iman itu iaitulah semata-mata percaya di dalam hati, kita nak percaya apa? Kita nak percaya kat kawan kita tu kira iman ke? Tak, bukan maksud dia macam tu. Maka sebab itulah bila kata iman itu semata-mata percaya di dalam hati, kita nak percaya kepada apa? Kita percaya kepada rukun iman yang 6. Mana dia rukun iman yang 6? Iaitulah yang pertamanya percaya kepada Allah, yang keduanya percaya kepada malaikat, yang ketiganya percaya kepada kitab, yang keempatnya percaya kepada Rasul, yang kelimanya percaya kepada hari akhirat, dan yang keenamnya percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar. Baik, jadi bagaimanakah kita nak melaksanakan rukun iman? Adakah hanya sekadar kita menghafal saja rukun iman? Aku sah dah rukun iman aku. Sebab aku hafal dah ke semua. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, habis semua dah hafal rukun iman yang 6. Adakah itu dah dikira sebagai sah imannya? Belum lagi. Sebab apa? Sebab kita faham bahawasanya iman itu iaitulah semata-mata membenarkan di dalam hati, semata-mata mengiyakan di dalam hati. Tapi kita nak membenarkan apa? Kita nak percaya apa? Bila kata kita percaya kepada Allah, sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanyalah siapa-siapa pun, walaupun yang jahil sekalipun, nak tanya dia, hang percaya tak kepada Allah? Agak-agak dia nak jawab apa? Mestilah aku percaya. Adakah bila kata percaya itu dah memadai? Dia sebut percaya. Adakah itu dah memadai? Belum lagi.
Sebab apa? Sebab percaya bukan pada mulut, percaya pada hati. Percaya tu duduk di kat hati. Jadi nak boleh timbulnya kepercayaan di dalam hati ni, iman di dalam hati ni, mau tak mau mesti kena ada ilmu. Nah, ilmu yang macam mana? Cuba kalau kita tengok pada yang rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Jadi bila sebut kata percaya kepada Allah, nah, maksud dia apa? Dia percaya kepada Allah, maksudnya kita mengakui akan segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita nak kena mengenal akan sifat-sifat Allah. Nah, yang mana ulama susun dah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Sebab tu ulama susun siap-siap untuk kita nak kenal sifat wujud, nak kenal sifat qidam, nak kenal sifat baqa. Supaya apa? Supaya bila kita kenal sifat itu, maka kita i'tiqad, yakin sungguh-sungguh. Nah, yakin sungguh-sungguh bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada. Kita yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu sedia, yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu kekal sampai yang terakhir. Nah, kemudian bila kita yakin macam tu, barulah adanya kepercayaan kita kepada Allah. Bila kata adanya kepercayaan kita kepada Allah disebabkan kita mengenal akan sifat-sifat Allah, barulah sah pada rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Sebab itu kalau kata orang yang tak kenal sifat-sifat Allah, maknanya dia masih lagi belum melaksanakan rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Cuba kita fikir diri kita tengok. Nah, muhasabah diri kita tengok. Kita kenal sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah, kita kenal ni clear ke tak lagi? Nah, sifat wujud Allah kita kenal itu clear ke tak lagi? Sifat qidam Allah kita kenal itu clear ke tak lagi? Kita kerti tak dalil dia? Nah, kalau yang tu pun kita tak boleh lagi, masih lagi duk tenggelam timbul lagi, habis tu macam mana kita nak laksanakan rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah? Sama-samalah kita bermuhasabah diri. Nah, baik. Kemudian pula habis dah pada rukun iman, tentang iman. Kemudian last sekali kita nak cerita pula tentang ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Baik, awal itu nak terbentuknya agama mesti bersandarkan kepada 3 perkara. Yang pertamanya Islam, dah selesai dah kita bincang. Kemudian iman, dah selesai dah kita bincang. Dan yang ketiganya ihsan. Kita nak tahu pula ihsan tu apa dia? Baik. Jadi bila kata ihsan ni asal dia apa dia? Asal dia maksud dia berbuat baik. Jadi bila kata berbuat baik ni macam mana? Adakah bila mana seseorang itu salat dah dikira sebagai dia melakukan ihsan? Adakah bila kata dia berpuasa di bulan Ramadan, rajin puasa sunat, rajin bersedekah, adakah itu dah dikira sebagai ihsan? Nah, belum lagi. Belum lagi. Sebab itulah Nabi bagi tahu ketika mana malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ihsan? Apa yang Nabi jawab? Nabi kata, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah macam engkau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah macam engkau melihat Tuhan. Wa illam takun tarahu, dan sekiranya engkau tidak dapat melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu tetap dapat melihat engkau. Tetap Tuhan tu dapat melihat engkau walaupun hang tak boleh nak tengok Tuhan. Jadi nak apa? Jawapan Nabi ni, Nabi nak bagi tahu apa? Nabi nak bagi tahu kat kita bahawasanya bila kata ihsan itu, makna dia apa dia? Maknanya kita melakukan amal ibadah ataupun kebaikan itu, yang pertama sekali kita kena lakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertama sekali mesti kita kena lakukan amal ibadah itu dengan ikhlas. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pantau apa yang kita lakukan. Fa innahu yaraka. Allah Ta'ala tengok hang. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati hang. Maka kita kena berhati-hati. Maknanya kita nak kena melakukan amal ibadah, pertama sekali niat kita mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keduanya, iaitulah apa dia? Yang keduanya, kita melakukan amal ibadah itu dengan sehabis-habis baik, dengan sehabis-habis sempurna. Itu yang kata ihsan. Sebab itu kalau kita tengok, kalau setengah orang dia semayang, adakah semayang dia itu dah dikira sebagai ihsan? Belum lagi sekiranya dalam hatinya itu ada riya, nak menunjuk-nunjuk ke orang, ataupun dia bersedekah dengan niat nak menunjuk-nunjuk ke orang, maka dia tidak tidak ada ihsan dalam ibadahnya. Dia tak ada ihsan dalam ibadahnya. Tak ada ihsan di dalam ibadah salat, tak ada ihsan di dalam ibadah sedekah, tak ada. Sebab apa? Sebab hatinya tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dia ikhlas juga. Ikhlas tu ikhlas, tapi buat tak sempurna pula. Tak sempurna tu macam mana? Sebagai contoh, sebagai contoh, kalau kata seseorang itu melakukan ibadah salat, bila kata melakukan ibadah salat itu tak berapa nak sempurna. Tak sempurna tu macam mana? Di antaranya kita meninggalkan khusyuk dalam salat. Kita meninggalkan khusyuk dalam salat. Maka sebab itulah khusyuk itu juga dia termasuk di dalam ihsan. Maknanya kita cuba menjadikan ibadah salat itu sehabis-habis baik. Iaitu apa dia? Iaitulah kita jadikan ibadah salat kita itu dengan khusyuk sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk sungguh-sungguh. Tapi khusyuk ni tahap orang awam ni macam mana? Sebab itulah kalau kita nak khusyuk taraf para awliya illah, para wali-wali Allah, memang tak sampai tahap tu. Sebab apa? Sebab kalau kata khusyuk para awliya illah ni, dan start daripada takbiratul ihram saja, habis daripada dah terputus hubungan dengan sekeliling mereka, dengan keadaan sekeliling mereka, daripada dah terputus hubungan. Hanya hubungan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita dan takbiratul ihram asa-asa terputus dah hubungan, asal tak putus hubungan, bahkan lagi ghalib ada. Maka sebab itulah bila kata kita sebagai orang awam, orang kebanyakan, bagaimana kita nak bagi ada rasa khusyuk dalam salat, maka sebab itulah memadai dengan apa? Memadai dengan cara kita memahami bacaan di dalam salat. Kita faham bacaan dalam salat. Sebagai contoh, orang kata apa? Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita memahami setiap bacaan tersebut. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah pun kita memahami setiap bacaan tersebut, kita menghayatinya. Maka kita juga termasuk di kalangan orang yang khusyuk dalam solat. Maka sebab itulah ada 3 pandangan ulama tentang hukum khusyuk dalam solat. Ada pendapat yang pertama menyatakan bahawasanya hukum khusyuk dalam salat itu adalah wajib. Bila kata hukum khusyuk ni, hukum dia wajib, maka sekiranya kita tidak khusyuk dalam salat, sah tak salat kita? Sah, tetapi haram, berdosa. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Kalau ikut pandangan yang pertama ni, berat ni. Maknanya tiap-tiap kali kita semayang ni berdosa sedia ni. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Kalau ikut pandangan yang pertama, bila kata hukum khusyuk dalam salat, hukum dia wajib. Maka kalau hang semayang hang tak khusyuk, dosa. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula yang menyatakan bahawasanya khusyuk di dalam salat itu termasuk di dalam syarat sah salat.
kalau kata termasuk di dalam syarat sah solat, hak ni lagi berat. Sebab apa? Sebab kalau kata kita solat tapi kita tak khusyuk, maka hukumnya adalah batal solat kita. Batal sembahyang. Tiap-tiap kali sembahyang batal. Tiap-tiap kali sembahyang batal. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Bila dah batal, kena ganti balik tak? Kena sembahyang balik tak? Kena sembahyang balik. Sembahyang balik pun batal juga. Sebab apa? Sebab tak khusyuk juga. Sebab apa? Sebab nak boleh khusyuk di dalam hati ni bukan satu perkara yang mudah. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang-orang awam, orang yang banyak, orang kata apa, terikut dengan hal-hal keduniaan. Bila kata solat pun, dia cukup payah nak terputus hubungan dengan dunia ni, cukup payah. Walaupun padahal solat itu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pula, kalau tengok pada pandangan yang ketiga yang menyatakan bahawasanya hukum khusyuk dalam solat itu ialah sunat muakkadah, iaitulah sunat yang dituntut. Dengar sunat yang dituntut ni, rasa lega gila. Lega tak mana? Tu kita nak kena tanya dulu. Lega tak mana? Lega sebab kalau tak khusyuk tak apa, tak dosa, sah lagi sembahyang. Lega macam tu. Itu lega bagi siapa? Lega bagi orang-orang awam, orang-orang kebanyakan. Dia lega, sebut kata sunat je lega. Lega apa? Lega sebab kalau tak buat tak dosa. Tetapi kalau bagi orang-orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, rajin buat amal soleh, maka bila sebut kata sunat ni, bila sebut kata sunat yang dituntut ni, dia akan nampak apa? Dia akan nampak kalau tak buat rugi. Dia akan nampak kalau tak buat rugi. Aku rugi lah kalau tak buat. Dia akan nampak macam tu. Tapi kalau orang awam, dia akan nampak benda sunat ni kalau tak buat tak apa. Maka sebab itulah bila kata hukum khusyuk dalam solat tu, iaitulah sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Kita kena faham dulu apa maksud sunat yang dituntut. Sebab itulah sunat ni dia ada dua. Yang pertamanya sunat yang dituntut, dan yang keduanya sunat yang tidak dituntut. Apa dia sunat yang dituntut? Kadang-kadang setengah orang dia faham sunat yang dituntut tu, kalau buat nanti akhirat kelak Allah Ta'ala tuntut. Kalau kata sunat yang tak dituntut, maknanya akhirat kelak Tuhan tak tuntut lah. Macam tu ke? Tak, bukan maksud dia macam tu. Habis tu sunat yang dituntut ni maksud dia apa dia? Maksudnya kalau buat dapat pahala. Tapi kalau tinggal, jadi ikut mana? Kalau tinggal berdosa ke tak? Tak berdosa, tetapi makruh. Itu sunat yang dituntut. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tapi makruh. Makruh tu macam mana? Makruh ni maksud dia apa dia? Asal daripada kalimah apa? Kariha. Kariha maksud dia benci. Kalau makruh, benda yang dibenci. Siapa yang benci? Allah benci kalau orang itu meninggalkan khusyuk dalam solat. Sebab apa? Sebab dia termasuk di dalam sunat yang dituntut. Kalau sunat yang tak dituntut, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tetapi tak sampai jatuh hukum makruh. Tak sampai jatuh hukum makruh. Tapi kalau kata sunat yang dituntut, kalau tinggal tak dosa, tetapi makruh. Bila kata makruh, nak abang kata Allah tak suka kalau hang tinggal khusyuk dalam solat. Jadi bila kata Allah Ta'ala tak suka, mau tak mau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena berusaha untuk khusyuk dalam solat takat mana yang kita boleh. Kalau kita boleh takat rakaat yang pertama saja, maka pahala khusyuk tu duduk pada rakaat yang pertama saja. Rakaat kedua tak ada, rakaat ketiga tak ada, rakaat keempat pun tak ada. Tapi kalau kita boleh khusyuk pada sekalian rakaat,
Nah, keseluruhan rakaat tu kita boleh khusyuk, kita akan rasa masya-Allah indahnya solat. Nah, sebenarnya solat ni indah. Nah, indah sungguh. Sebab apa kita kata indah? Indah bagi orang yang khusyuk. Sebab tu Allah Ta'ala tak suka orang yang tak khusyuk dalam solat. Kalau hang tak khusyuk, hang tak berusaha untuk khusyuk dalam solat, hang tak dapat nak berhubungan dengan aku. Sebab apa? Sebab bila kata walaupun zahir saja hang sembahyang, tapi hakikatnya hati hang masih lagi berhubungan dengan perkara dunia. Maka sebab itulah kita kena bagi faham elok-elok. Maka sebab itu orang yang tidak khusyuk dalam solat, tak berusaha untuk khusyuk dalam solat, maka tidak ada ihsan dalam. Kemudian pula tu yang kata ihsan, itu kata ihsan. Dan kemudian pada daurah yang akan datang, insya-Allah kita akan membahaskan pula tentang tajuk yang keenam, iaitulah membahaskan tentang hukum syarak pula. Nah, kita akan bahas tentang hukum syarak. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum syarak? Apa tujuan kita belajar tentang hukum syarak? Sebab kita nak bagi beza di antara hukum syarak dengan hukum adat dan juga hukum akal. Tapi topik perbahasan yang utama yang kita nak bincang tentang hukum ni, iaitulah kita nak bincang tentang hukum akal. Tu paling utama sekali. Maka sebab itu kalau kita selagi mana kita tak reti hukum akal, kita payah kita nak bahas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Seolah-olah macam hukum akal ni sebagai alat. Macam kita nak bina rumah, kita nak bina rumah tapi tak ada alat pertukangan. Agak-agak boleh nak jadi rumah, tak boleh jadi juga. Begitu juga bila kita nak mendalami, nak kenal akan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mau tak mau kita kena kenal dulu hukum akal tu apa dia. Jadi sebelum kita nak kenal hukum akal, kita kena kenal dulu hukum-hukum yang lain. Pasal apa? Pasal kita nak beza antara perbezaan di antara hukum syarak, hukum adat dan juga hukum akal. Sebab dalam hukum syarak dia ada wajib, dalam hukum adat pun dia ada wajib pada adat, dalam hukum akal pun dia ada wajib pada akal. Tetapi walaupun nama semacam tetapi berbeza. Nama semacam tetapi berbeza penggunaan dia. Sebab tu kadang-kadang setengah orang dia jadi muskil. Dia jadi ada keraguan dalam mengenal akan hukum-hukum dalam Islam. Pasal apa boleh ada keraguan macam tu? Sebab dia tak boleh nak beza mana satu hukum syarak, mana satu hukum adat, mana satu hukum akal. Jadi insya-Allah pada daurah siri yang ketiga kita akan membahaskan tentang jenis-jenis hukum, iaitulah tentang hukum syarak, hukum adat dan juga hukum akal. Jadi mudah-mudahan kuliah kita, daurah kita pada kali ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami akan apa yang saya huraikan sebentar tadi. Walaupun huraian saya ni taklah tahu mana cara-cara saya, tak berapa ada ilmu sikit ni, ilmu pun kurang, tapi bolehlah nak cerita tentang basic-basic tentang pengajian sifat 20 ni. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala orang kata apa, bukakan pintu hati kita, bagi lapangkan dada kita, bagi kita mudah untuk nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah Taala masukkan kita ke dalam syurganya tanpa dihisab insya-Allah. Jadi untuk daurah akan datang saya akan bagi taulih dalam Facebook tapi bukan malam esok kot, insya-Allah kita selanglah sikit, bagi rehat-rehat sikit insya-Allah. Lagi kerak sangat cemui pula. Jadi insya-Allah kita akan anjak sikit, mungkin 2-3 hari ke macam mana ke. Saya akan maklum balik dalam FB bila pula untuk siri yang ketiga insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik
kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.